Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang dihormati Tuan Imam, yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Haji Daud, yang saya muliakan Tuan Guru kita, Imam Ustaz Saleh, yang kuasa Surah Al-Aziz, pegawai-pegawai, seterusnya. Sedangnya muslimin muslimah rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita merafakkan syukur dan puji kita setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia taufik hidayah inah daripada Allah, maka tuan-tuan perempuan dalam kalangan hamba-Nya dipilih untuk hadir dalam surah Al-Aziz ni khususnya. Dan baru saja sebentar kita dipimpin oleh Tuan Imam kita untuk melaksanakan salat fardu maghrib kita berjemaah. Syukur alhamdulillah telah selesai. Sama juga kita ikuti dengan zikir-zikir yang kita alunkan dan juga doa yang dipohonkan pada Allah Subhanahu wa taala, dalam mana diisi dengan mohon ampun dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga salat yang kita dirikan kita terusahakan sungguh-sungguh untuk capai salat yang sempurna, seperti mana yang selalu diingatkan bahawa mereka yang capai salat sempurna sebagai salah satu daripada orang-orang yang syaratnya memelihara sembahyang itu. Dan bila mana dikatakan memelihara sembahyang itu, di antara syarat-syarat ataupun kriteria yang Allah Ta'ala akan pilih mereka itu masuk dalam syurga Firdaus. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Bagi mereka yang sentiasa menjaga dan memelihara sembahyang mereka, pada mereka Allah Ta'ala wariskan apa yang diwariskan kepada mereka, iaitu syurga Firdaus. Bila mana mereka dikurniakan syurga Firdaus, mereka tidak akan keluar lagi daripada sana, malahan mereka tetap berada di sana. Dan kemuliaan dan kelebihan syurga Firdaus ini, dia merupakan syurga yang tertinggi. Kerana Nabi pernah berpesan, kalau mohon syurga, mohonlah syurga Firdaus. Syurga Firdaus di mana dihuni oleh para rasul, para nabi, para aulia, para syuhada. Dan orang biasa macam tuan-tuan, perempuan pun boleh, dengan syarat seperti mana yang dikatakan oleh Allah tadi itu. Di antaranya ialah orang-orang yang memelihara sembahyang mereka. Mudah-mudahan dengan kita kerap datang berjemaah di awal waktu kita sembahyang, menjaga tata cara adab tertib sembahyang dengan betul. Dan dalam masa yang sama pula, di awal-awal ayat itu dalam surah Al-Mu'minun itu diingatkan, jangan lupa, iaitu dia kata qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguhnya mendapat kemenanganlah bagi orang yang sembahyang bila mana mereka, orang mukmin itu bila mana mereka sembahyang yang khusyuk. Dan diikuti dengan bagi mereka yang tidak melakukan perkara-perkara yang lara, mereka yang mengeluarkan zakat, mereka yang memelihara kemaluan mereka, kehormatan mereka, kecuali kepada yang dibenarkan sahaja, mereka yang menjaga amanah, dan mereka yang menunaikan janji, menepati janji. Dan akhirnya tadi itu bagi mereka yang memelihara sembahyang, maka boleh dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka itu diwariskan, maknanya tak pergi ke lain dah, diwariskan kepada mereka syurga Firdaus. Syurga Firdaus ialah syurga yang letaknya di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala, di bawah yang dikatakan arasy Allah Azza wa Jalla. Sangat istimewa, di mana dikatakan bagi mereka yang dapat masuk dalam syurga Firdaus, mereka akan mendapat nikmat yang sebesar-besar nikmat.
kerana mereka dibenarkan untuk melihat Allah pada waktu pagi dan petang. Masya Allah tuan-tuan. Jadi maknanya usahakanlah benar-benar memelihara, menjaga sembahyang kita, termasuklah kita melazimkan diri salat berjamaah. Kerana ramai lagi mungkin dalam kalangan kita tidak dapat hadir, maka sama-sama lah kita menyuruh, berdakwah, mengajak mereka untuk hadir berjamaah, kerana kebaikan daripada berjamaah ini berlipat kali ganda. Maka bertepatan pada perkara itu, pada malam ini saya akan bawa tajuk berkaitan dengan fadilat berjamaah. Walaupun tuan-tuan pernah dengar melalui kuliah-kuliah yang disampaikan pada waktu petang lepas asar ya, oleh para pembacanya daripada kitab yang dikarang oleh Zakaria Al-Kandahlawi ya, fadilat amal itu, dan juga daripada kuliah-kuliah yang lain. Tapi malam ini saya nak bawa apa yang disahkan oleh Ustaz Muhammad disahkan oleh Tuan Guru Muhammad Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari Al-Maki ya, juga daripada kitab Indahnya Salat Berjamaah. Jadi berkaitan dengan salat berjamaah ini tuan-tuan, seperti mana tuan dengar, begitu besar ganjaran baik dan pahalanya. Saya mulakan dahulu dengan apa yang dikatakan dengan kelebihan salat berjamaah dahulu ya. Kelebihan salat berjamaah, antara anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar kepada hamba-Nya ialah memperuntukkan ganjaran yang berlipat kali ganda untuk mereka yang melakukan salat berjamaah. Ya. Ayat yang pertama, salat berjamaah adalah anugerah daripada Allah. Allah mengurniakan ya, pengurnian ini bermula semenjak daripada tertariknya hati seorang hamba Allah dengan masjid. Kemudian disulih dengan tindakan berjalan kaki ke masjid kerana ingin melakukan salat berjamaah. Seterusnya berturutan yang mana penghujungnya ialah selesai daripada melakukan berjemaah dan kembali ke rumah. Ganjaran baik pahala kepada orang yang salat berjemaah ini bila mana mereka mula melangkah keluar daripada rumah sampailah mereka tempat mendirikan jamaah, mereka semasa berada di sana dan sehinggalah kembali pula mereka itu ke rumah mereka. Maka sepanjang itu dikurniakan berbagai-bagai ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana hadis yang dikatakan yang pernah dan selalu kita dengar daripada an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah tafdulu salatal fazi bi 27 darajah. Daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah lebih afdal daripada salat bersendirian 27 kali ganda. Ya. Tapi kita tak tahu 27 kali ganda tu satu-satu tu macam mana. InsyaAllah pada malam ini mungkin kita akan boleh mulakan apa yang telah dikarang oleh seorang ulama hadis yang masyhur, iaitu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bahrul Mazi ya, Bahrul Mazi bukan dalam kitabnya ya. Dia kata di sini 27 derajat itu tidak terdapat bersalat bersendirian. Salah seorang hamba ulama berbuat demikian daripadanya ialah kalangan ulama berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari nama dia. Fathul Bari. Seorang ulama hadis ya, yang mengatakan, yang membincangkan hal berkaitan 27 derajat. Selama ni kita dengar 27 derajat kan, tapi apa yang sebenarnya tiap-tiap satu daripada 27 derajat itu? Dalam hadis yang dikatakan juga berkaitan dengan kelebihan berjamaah tadi itu, iaitu dia kata tinggal di bawah bayangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kerana orang yang berjamaah ini biasanya dia akan datang sembahyang ke masjid ataupun di mana jamaah itu didirikan. Jadi tuan-tuan ni tentu ada persoalan dan pertanyaan ya, berkaitan dengan masjid. Ini bukanlah masjid. Tapi mari kita tengok bagaimana kata seorang ulama ini, Tuan Haji Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki ya, berkaitan dengan masjid ini. Dia kata di sini, pengertian masjid.
Ya, nanti tuan-tuan rasa aku ni semayang tak di masjid, di surau aja. Macam mana tentang fadilat-fadilat yang dikatakan itu? Mari kita tengok. Mungkin pembaca budiman tertanya-tanya mengenai apakah pengertian masjid yang sebenarnya. Kerana salat tahiyatul masjid hanya sunat dilaksanakan di masjid sahaja. Ya. Kata Syekh Nuruddin Al-Banjari, tuan-tuan kenal kan? Syekh Nuruddin Al-Banjari ni ya, iaitu masjid ialah mana-mana tempat yang diwakafkan untuk salat, sama ada diketahui dengan yakin atau dengan zan sahaja. Tak payahlah tuan-tuan tanya surau Al-Aziz ini wakaf ke tidak tanah dia, kerana sudah tentulah tempat masjid itu tanahnya dia wakaf, ya. Jadi dia kata sini sama ada diketahui dengan yakin atau dengan zan sahaja, ya. Tak payah kita selidik ke sebagainya. Kalau kita rasa zan bahawa memang dah tapak untuk kita berjemaah ini diwakafkan oleh pihak-pihak tertentu, maka sudah diambil kiralah sebagai apa yang dikatakan dengan istilah masjid. Katanya lagi, oleh itu mana-mana tempat yang diwakafkan itu untuk salat 5 waktu, walaupun tempat tersebut tidak didirikan salat Jumaat. Al-Aziz ada juga Jumaatnya, tembahian sempatlah setahun kot, ya. Lepas tu dia ambil balik. Tapi ada surau-surau kekal, yang masjid tu kekal lah, ya. Tapi istilah masjid ni zaman Nabi dahulu tuan-tuan, ada juga masjid-masjid yang tidak dirikan Jumaat, ya. Memang didiri nama dia masjid, tetapi hanya sekadar didirikan semayang 5 waktu. Bila mana waktu Jumaat, hari Jumaat, semalam Jumaat dikumpulkan pula satu masjid. Macam kita ni surau-surau lah. Kerana di kita Malaysia ni yang bawah pada masjid kita namakan surau kan. Tapi di Arab tak ada yang nama surau, semuanya dikatakan masjid. Kita juga ditutup menunaikan salat tahiyatul masjid ketika masuk ke tempat-tempat yang mempunyai ciri-ciri masjid. Berdasarkan kepada keterangan di atas, selain masjid yang didirikan salat Jumaat, kita juga dituntut menunaikan salat tahiyatul masjid ketika masuk tempat-tempat yang mempunyai ciri-ciri masjid, seperti surau, di tempat terbuka, kawasan-kawasan awam. Sedikit sebanyak dapatlah penerangan daripada apa dikatakan oleh siapa tadi, Nuruddin Al-Marbawi tadi, Al-Banjari tadi, Nuruddin Marbu Al-Banjari, seorang ulama ketika ini juga berkaitan apa yang diistilahkan dengan masjid itu tadi. Walaupun dia kata surau ini tidak didirikan sebagai tempat Jumaat, tetapi sembahyang 5 waktu tak tinggal untuk jemaah, aktiviti-aktivitinya sama juga dengan masjid. Jadi tuan-tuan juga bolehlah tengok juga melalui apa fatwa daripada Masjid Mufti Wilayah Persekutuan apa yang diistilahkan dengan masjid itu. Jadi jelas tadi ya. Jadi saya sambung lagi tadi tu berkaitan dengan bahawa dia kata tinggal di bawah bayangan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak. Dalam dikatakan tujuh golongan nanti di hari kiamat yang akan dapat lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Dia kata ada 7 golongan manusia yang akan ditempatkan oleh Allah di bawah bayangannya pada hari yang tidak ada bayangan melainkan bayangan Allah itu. Hari tak lain tak bukan pada mahsyar lah, ya. Nabi dah bagi tahu bagaimana kita nak mengelakkan ataupun nak tidak diseksa, diazab di padang di kuburan, ya. Al-qabru imma yakuna radah min al-jannah aw hufratun min hufrin niran. Kubur itu sama ada dia taman-taman syurga ataupun dia merupakan dibukakan lubang-lubang neraka. Kita tak nak yang dibukakan lubang neraka. Kita nak di mana ditempatkan taman-taman syurga. Taman-taman syurga itu bukanlah taman-taman syurga yang syurga sebenar. Itu merupakan taman syurga di alam barzakh nama dia, ya. Jadi apa caranya kita nak dapat bila mati besok tu? Kita kembali pada Allah. Macam mana kita nak duduk, nak ditempatkan. Dia akan dikatakan dengan taman-taman syurga tu tadi tu. Ada, Nabi dah beritahu dah. Terpulanglah kita nak ke tidak. Tak lain tak bukan dia berpandukan ataupun berasaskan apa yang kita lakukan semasa kita hidup dalam dunia. Termasuk daripada mahsyar pun, matahari dia bawa hampir ke kepala. Panas yang begitu, yang tak amat sangat, peluh mengalir. Parah betih pun ada, parah pinggang pun ada, parah dada pun ada, sampai ke bibir pun ada, ya, sehingga kita lemas dengannya.
tapi boleh mengelak daripadanya. Di antaranya tadi itu dikatakan oleh Nabi ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan daripada mahsyar. Apa dia kata 7 golongan itu? Dia kata pada hari tidak ada bayangan melainkan bayangan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dia kata yang pertamanya pemimpin, imam yang adil, pemimpin yang adil lah, ya. Mungkin kita tak ada pada kategori itu. Yang kedua, pemuda yang besar hidup dalam keadaan sentiasa menjaga ibadah kepada Tuhannya. Kita ni tak pemuda dah. Ini dia kata pemuda. Kemudian adalah sebagian kita ni pemuda. Jadi kalau pemuda-pemuda ini dia benar-benar kata apa yang dikatakan ini, pemuda yang membesar hidup dalam keadaan sentiasa menjaga ibadahnya kepada Tuhannya, maka dia juga nanti kalau mati dapat duduk di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar. Yang ketiga, lelaki yang hatinya sentiasa bertaut kepada masjid-masjid Allah. Jadi di antaranya kita yang hadirlah. Tiap-tiap waktu hati kita sentiasa nak ke masjid, sentiasa nak ke masjid, sentiasa nak pergi tempat kita berjemaah. Hati kita dah terpaut, dah terikat. Apa dia katakan, warajulun qalbu muta'alliqun bil masajid iza kharja minhu hatta ya'uda ilaihi. Lelaki yang hatinya bertaut dengan masjid, iaitu bermula daripada apabila dia keluar daripada masjid sehinggalah dia kembali semula ke masjid. Tuan ni balik isyak, nanti teringat lagi pagi besok nak datang subuh, tempat yang sama juga masjid. Maka itu dia ada orang yang telah terikat hatinya dengan masjid untuk melakukan salat berjamaah, untuk melakukan ibadat. Maka mudah-mudahan daripada 7 tadi adalah satu kita yang ini. Yang lain mungkin kita tak dapat. Apa lagi yang lain dikatakan di sini? Lelaki yang keempatnya, 2 orang lelaki yang saling berkasih sayang kerana Allah. Kedua-duanya bertemu, berpisah kerana Allah. Lelaki yang itu pun maknanya kita dalam masjid ini pun boleh kita jalinkan hubungan persahabatan ukhuwah sehingga capai apa dikatakan 2 lelaki yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Jadi janganlah kita bawa diri kita masing-masing individu. Ini tempatnya kita bina sebaik-baiknya hubungan ukhuwah kita sehingga capai tadi itu apa yang dikatakan bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Ada tuan-tuan dia tak kisah datang balik gitu je. Cubalah kita tautkan ukhuwah, irat persahabatan kita sehingga capai apa dikatakan bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Tempat lain tak ada. Waktu kita bekerja pun walaupun puluhan tahun, tinggal kita pencen, orang bekerja, tak ada rasanya sahabat yang betul-betul kita dapat seperti mana nilai yang macam ini. Jadi oleh kerana kita ini menjadi sahabat yang mungkin datang ke masjid pada tiap-tiap waktu, mari kita eratkan silaturahmi. Kalau tak silaturahmi pun kita punya ukhuwah, persaudaraan kita. Maka sudah ada hadis ini mengatakan mereka bertemu kerana Allah. Memanglah kita datang sini kerana nak melaksanakan perintah Allah Ta'ala sembahyang berjamaah, duduk dalam majlis ilmu lagi, maka laksanakanlah ukhuwah persahabatan kita erat, ya? Saling berbaik-baik, saling kata orang sebagai seorang sahabat yang dikatakan bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Maka nanti itu juga di antara orang yang dapat perlindungan Allah daripada mahsyar nanti. Kemudian itu dia kata lelaki yang digoda berzina oleh mana-mana perempuan yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ini mungkin tak ada, tak berlaku pada kita kan. Cantik lagi, tak ada. Kemudian sungguhnya saya sangat takut pada Allah Ta'ala, pada azab Allah Ta'ala. Lelaki yang suka bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Itu pun boleh jugalah lakukan. Kemudian akhir sekali ialah lelaki yang sentiasa mengingati Allah ketika bersendirian, lalu mengalir air mata dari kedua-dua matanya, mengalir air mata dari kedua-dua matanya kerana takut kepada Allah. Jadi bertujuh tadi itu adalah 2-3 ciri yang mungkin boleh kita laksanakan. Maka kita usahakan supaya pada mahsyar nanti kita tidaklah diazab, disukarkan. Yang teramat sukar itu kerana kita dapat duduk di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kerana di sana sangat sengsara, tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Berapa lama? Mungkin ribuan tahun. Kerana kita tidak ada had masa lagi pada ketika itu, kerana alam akhirat itu adalah kekal selama-lamanya. Ya. Baik, seterusnya dikatakan Allah Ta'ala berasa hairan berkaitan dengan jemaah tadi itu. Ya. Orang yang datang berjamaah ini Allah Ta'ala hairan kepada mereka. Sehingga begitu sekali Allah Ta'ala hairan. Dikatakan di sini, dia kata an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallam yaqul inna Allah la ya'jabu min as-salati fil jami'
Daripada Allah bin Umar radhiyallahu berkata, suatu hari saya dengar Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala takjub ni hairan, ya, la ya'jabu, hairan dengan salat yang didirikan secara berjamaah. Alangkah bahagia dan beruntungnya mereka yang melakukan amalan yang penciptanya sendiri berasa kagum dan takjub dengan amalan itu, ya, sangat hebatlah bagi orang yang dapat melaksanakan salat berjamaah. Jadi lazimkan, jangan kita tinggalkan. Pada yang belum lagi, mari kita seru sama-sama, kerana kita mengenangkan bagi mereka yang tidak hadir berjamaah di hari akhirat besok, mereka kerugian yang teramat sangat, tuan-tuan, teramat sangat. Kerana mengenangkan kalau 27 kali ganda dia punya darjat tadi tu, orang yang sendiri dapat 1 dan semakin kurang dia boleh dapat 0. Orang yang datang berjamaah 27 tetapi berganda-ganda lagi dengan lain-lain perkara yang akan dia dapat hasil daripada dia berjamaah. Macam tuan datang ni, bukan saja datang berjamaah tetapi duduk dalam majlis ilmu lagi. Nabi berkata majlis ilmu itu dikatakan sebagai taman-taman syurga. Maka orang yang melazimkan diri duduk taman-taman syurga di dunia, mudah-mudahan nanti di akhirat dia akan dapat benar-benar taman syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bawahnya nanti mengalir sungai-sungai. Cuba bayangkan tuan, ya, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya, tak keluar dah. Walaupun selama-lamanya tak pernah bosan kita hidup di sana, kerana nikmat-nikmat yang Allah Taala kurniakan berbagai-bagai, ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah Taala redha kepada mereka redha pada Allah. Zalika liman khasyya rabbah, itu hanya dikurniakan bagi mereka yang benar-benar takut pada Allah Taala. Mesti ada tanamkan perasaan takut pada Allah Taala, yang mudah-mudahan nanti dia takut. Bila mana takut, takwa pada Allah Taala, barulah ada kesungguhan kita nak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, orang yang berjamaah, keampunan bagi orang yang salat berjamaah selepas menyempurnakan wuduk. Apa kata Nabi? An Uthman bin Affan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda li salah wa asbagha al wudu thumma masha ila salat al maktubah fasallaha ma'nas aw ma'al jamaah aw fil masjid ghafarallahu lahu dzunubahu. Daripada Uthman bin Affan berkata, suatu hari saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesiapa yang berwuduk untuk salat lalu dia menyempurnakan wuduknya, kemudian dia terus berjalan untuk mendirikan salat fardu, lalu dia pun menunaikan bersama orang lain atau secara berjemaah atau di masjid, nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Jadi melazimkan tiap-tiap waktu, akhirnya Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kita. Apa lagi tuan-tuan? Apa sebab kita diazab dalam kubur pada mahsyar neraka? Tak lain tak buat, tak lain tak bukan, bila kita mati kita mengekalkan dosa yang kita buat dalam dunia. Sedangkan Allah Ta'ala itu maha pengampun, maha penerima taubat, maha pengasih, maha penyayang. Tapi kita leka, lalai, tiba-tiba kita mati. Baru saja kita dikejutkan satu peristiwa, kapal terbang jatuh yang mengorbankan 10 orang. Di udara ke, di darat ke, fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Janganlah takut naik kapal terbang, janganlah takut naik kereta. Orang jalan kaki ke sebagainya, datangnya ajal tidak akan tercepat walaupun 1 saat, dan tidak akan terlambat waktu saat tu, 1 saat tu tak. Ada orang takut naik kapal terbang. Kan? Rupanya yang di atas pun boleh meninggal, mati, datang ajal, yang di darat pun begitu juga. Dua-dua sekali berlaku kematian, kan? Jadi itulah tuan-tuan, ajal datang tidak akan terlambat 1 saat dan tidak akan tercepat walaupun 1 saat. Jadi jangan kita belengah, Malahan umur-umur kita ni, kebanyakan kita sebayalah 60 lebih, kan? Umur sudah ada pada sangkar maut kematian. Nabi kata umur amat aku ialah 60 ke 70. Nak fikir panjang apa tentang dunia lagi? Betul tak? Tambahan kita, kebanyakan kita ni duduk buta dia, orang-orang pencen belaka. Apa lagi lah kita nak kejar, kan? Tumpukanlah kebanyakan masa kita untuk kita pergi ke alam akhirat, supaya kita selamat dalam kubur, padang mahsyar, neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tuan-tuan, aku pencen, aku nak buka ladang 10 ekar. Habislah di ladang dia, kan? Nak buka kedai, nak buka berniaga sebagainya. Tak cukup lagi ke apa kita cari 40 tahun, kan? Tumpulah hidup kita yang kekal abadi nanti. Apa nak janji kita?
kalau sekiranya kita mati bawa dosa yang banyak kepada Allah dan juga bersama-sama makhluk. Baik, bertambahnya kelebihan salat berjamaah dengan bertambahnya bilangan ahli jamaah. Jadi ketentuan yang lebih ramai sangat membawa manfaat kepada setiap diri kita. Kerana lebih ramai daripada kita hadir, makin banyak kita dapat. Kalau 2 orang, sikit je lah, tapi dapat juga 27. Tapi 27 yang macam mana? Wallahu a'lam. Mari kita tengok. An Ubay bin Ka'ab qala sallallahu alaihi wasallam, dia kata inna salatal rajul ma'al rajul azka min salati wahdah wa salatahu ma'al rajulain azka min salatihi ma'al rajul wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Daripada Ubay bin Ka'ab, ya Allah dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salat lelaki yang dilakukan bersama seorang lelaki yang lain lebih afdal si Allah daripada salatnya secara bersendirian. Begitu juga salat bersama 2 orang lelaki lebih afdal si Allah daripada salat dilakukan bersama 2 lelaki, seorang lelaki sahaja. Semakin ramai bilangan jamaah, semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahniah kepada surau Al-Aziz, kepada jawatan kuasanya, kepada pegawainya. Di antara surau yang saya anggap di antara surau-surau yang sebegi yang ramai jamaah subuh sebagainya, kalau boleh tambah lagi. Kerana kalau kita ambil kira dengan penduduk yang tinggal di sekitar ni, saya kata sepatutnya melebihilah daripada yang sepatutnya lah. Tapi dalam masa yang sama masih lagi lah kita nampak ada 5-6 baris waktu subuh, waktu asar, waktu maghrib dan sebagainya. Waktu asar, zuhur tu tak lika lah, sebab banyak kaumnya berada di luar. Setiap salat yang didirikan secara berjamaah walaupun bilangan mereka sedikit lebih afdal dan lebih disukai oleh Allah Ta'ala berbanding salat yang dilakukan secara bersendirian. Walaupun akhirnya kita semayang 2 orang tuan-tuan, masih lagi dikira sebagai salat berjamaah. Tapi tak samalah dengan ramai, lebih ramai kita hadir. Baik. Dia kata kelebihan salat isyak, subuh dan asar berjamaah. Ya. Selebihan salat subuh yang asar berjamaah. Patutnya subuh dan maghrib, asar, isyak ini kita bukan waktu kita bekerja lagi, kita dah ada di rumah dah. Waktu asar ini kita dah dalam perjalanan balik di tempat kerja. Terdapat banyak hadis menerangkan bahawa salat subuh, isyak dan asar yang dilakukan secara berjamaah walaupun mempunyai banyak kelebihan. Dia kata berjamaah mempunyai banyak kelebihan dan banyak ganjaran besar. Ini sebagai tambahan kepada kelebihan yang disebutkan sebelum ini. Iaitu dia kata ganjaran salat isyak berjamaah adalah seperti salat separuh malam, manakala ganjaran salat subuh berjamaah adalah seperti salat semalaman. Jangan kita isyak aja, datang isyak datang subuh, seperti mana salat sunat sepanjang malam, ya. Manakala salat subuh berjamaah seperti salat semalaman. Di antara bukti betapa besarnya kelebihan salat isyak dan subuh berjamaah ialah keterangan daripada Nabi SAW yang menyatakan bahawa sesiapa yang melaksanakan salat isyak berjamaah maka dia akan diberi pahala seperti menunaikan salat sunat separuh malam. Maka siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah pula akan diberi ganjaran pula seperti menunaikan salat sunat sepenuh malam. Ditanamkan dalam jiwa kita suka, rajin, seronok, sentiasa ingat di tempat jamaah kita nak pergi. Jangan kita masih berjamaah, datang jamaah tapi ada rasa malas. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran sana, maksud di antara tanda-tanda orang munafik itu ialah bila mana mereka mendirikan sembahyang dalam keadaan yang malas. Dia datang juga tapi malas, tak semangat, kan? Masih lagi ditipu daya, dihasut oleh syaitan, ya. Jadi tak nak, mesti kita rajinkan, suka, gembira. Banyak kesan yang akan kita dapat. Kerana tadi itu dikatakan, kenapa pula di antara tanda-tanda orang munafik itu bila mana mereka mendirikan sembahyang, mereka mendirikan secara apa? Di antara tanda-tanda orang munafik itu bila mana mereka mendirikan sembahyang, mereka mendirikan malas, tak semangat, ya. Kenapa? Kerana mereka ingat Allah waktu sembahyang itu tak banyak, melainkan sedikit sahaja. Itu dia. Sebabnya dia banyak hatinya bergantung kepada hal-hal berkaitan dengan dunia, ya. Jadi jangan kita melaka suka gembira, kan? Kerana hasil daripada itu tadi, kalau kita gembira datang ke masjid untuk berjemaah, yang pertamanya hati kita sentiasa terikat dengan masjid, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian itu pula tidak dikategorikan sebagai orang munafik. Kerana orang munafik ini orang yang pura-pura, ya, pura-pura. Jadi tak nak kita ke pura-puraan yang begitu. Kemudian Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, dia kata walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la atauhuma walau habwa.
Daripada Abu Hurairah, Nabi SAW sabda, jika manusia mengetahui kelebihan yang ditersirat di sebalik salat isyak dan subuh yang didirikan secara berjamaah, nescaya mereka akan bertungkus lumus mendatangkannya walaupun dalam keadaan merangkak. Tengok ya, Nabi kata jika manusia mengetahui, kebanyakan kita ni tak tahu, banyak kita ni jahil tentang apa yang dikatakan dengan tentang berjamaah ni lah. Seperti mana yang dikatakan dalam kitab ini, di antara sebab-sebab orang tu dia tak nak berjamaah, di antara ni dia kata jahil lah, jahil. Apa dia kata? Di antara orang yang punca utama masyarakat menganggap salat jamaah ni sebagai remeh, yang pertama, ilmu dia mereka cetek. Majoriti umat Islam tidak mengetahui kelebihan pahala, ganjaran yang sangat besar yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang melaksanakan salat fardu berjamaah. Atau mungkin mereka tahu tetapi mereka sengaja tidak mempedulikan kerana keasyikan mereka dengan kehidupan dunia. Itulah puncanya. Yang kedua, jahil. Mereka jahil tentang hukum salat berjamaah, atau mungkin mereka mengetahuinya tapi mereka buat-buat jahil. Jadi itu di antara yang dikatakan apa sebab orang ini tak mau datang berjamaah. Baik, seterusnya tuan-tuan, malaikat mengiringi orang yang mula-mula sampai ke masjid. Saya bahasa maknanya saja. Nabi bersabda, telah sampai kepadaku daripada Rasulullah SAW berbunyi, sesungguhnya malaikat akan datang berpagi-pagi dengan benderanya ke masjid sambil menemani orang yang mula-mula sekali datang ke masjid pada pagi hari. Malaikat itu berterusan menemani orang tersebut dengan bendera sehinggalah orang itu kembali ke rumah. Sampai di rumah, malaikat akan masuk ke dalam rumah orang tadi bersama-sama bendera yang dibawanya. Kemudian sesungguhnya syaitan akan berpagi-pagi pula datang ke pasar dengan benderanya sambil menemani orang-orang yang paling awal pergi ke pasar. Syaitan itu berterusan menemani orang ke pasar itu sehinggalah apabila orang tersebut sampai ke rumahnya, maka syaitan akan turut masuk ke dalamnya bersama-sama dengan bendera yang dibawanya. Jadi orang kalau pagi-pagi ni sibuk nak ke pasar, tak sibuk ke masjid, begitulah ya. Orang sibuk datang ke masjid, awal-awal pagi dia pergi, diiringi oleh malaikat sehingga balik ke rumah. Orang yang pagi-pagi tak sibuk nak pergi masjid tapi sibuk pergi ke pasar, akan diiringi oleh syaitan sampai ke pasar dan balik ke rumah semula. Baik, seterusnya tuan-tuan, saya langkah-langkah lain, pergi cepat sikit. Ganjaran tadi berkaitan dengan apa yang dikatakan dengan kelebihan salat berjemaah. Ini ganjaran salat berjemaah yang dikatakan dengan 27 kali ganda tadi. Selama ni kita dengar je kan. Dia kata di sini ada sebahagian ulama, Nabi tak katalah, tapi Nabi banyak hadis-hadis yang dia baca tadi itu menerangkan berkaitan kelebihan salat berjemaah. Maka apa yang dilakukan oleh ulama, ada sebagian ulama telah membuat kajian tentang sebab Rasulullah SAW menyatakan bahawa salat fardu berjamaah lebih afdal daripada 27 ataupun 25 kali ganda berbanding salat bersendirian. Rugi tuan-tuan, rugi kalau kita bersendirian. Usahalah, makin jauh rumah kita datang, jangan risau kerana Nabi kata akan dikira setiap langkah, susun langkah tu elok-elok. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Setiap langkah akan dikira dan akan diambil kira oleh mereka malaikat sampailah ke tempat kita berjamaah dan sehinggalah kita kembali semula. Mengapa 27 kali ganda? Kesimpulan yang mereka dapat ialah kerana pada salat berjamaah itu 27, 25 lain kelebihan lain yang tidak terdapat pada salat bersendirian. Salah seorang daripada ulama yang berbuat demikian daripada kalangan mereka ialah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis yang masyhur. Ada satu lagi Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Haytami, iaitu berkaitan ulama dalam mazhab, dalam berkaitan ilmu fiqh. Ini Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ini berkaitan dengan ilmu hadis. Masuk isyak dah. Azal dah. Baik, saya sambung sikit lagi. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani telah menyebutkan satu persatu tentang 27 kelebihan. Selama ni mungkin kita dengar 27, maka dalam kitab Fathul Bari, bukan Bahr Mazi, itu karangan daripada Idris Al-Marbawi. Ini Fathul Bari daripada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata
tentang kelebihan 27 kelebihan yang terdapat pada salat berjamaah yang tidak dapat pada salat bersendirian. Tak ada salat sendiri, seorang-seorang tak dapat. Ya. Saya baca ringkas dulu 27 itu apa dia datangnya yang disusun oleh ulama hadis ini tadi itu. Dia kata yang pertama ialah menjawab azan. Azan baru saja dikumandangkan. Jawab. Banyak orang kadang-kadang waktu orang azan dia tak nak jawab. Kerana kerugian. Karena azan itu merupakan ucapan takbir. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian diikuti dengan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, kan? Hayya 'alas salah. Sambung seruan kepada melakukan sembahyang. Hayya 'alal falah. Seruan kepada ke arah kejayaan kemenangan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sekali lagi diucapkan dengan takbir. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Lagi sekali syahadah, ya. Jadi maknanya jangan kita hanya biarkan pada orang yang azan saja yang dapat. Kita pun dapat sama. Ya, kita pun kena dapat sama. Seperti mana ini azan diucapkan. Jadi maknanya kadang-kadang kita kebanyakan kita ni kadang-kadang tak ambil indah pun, ya. Tak nak jawab, tak nak doa. Mari kita tengok sedikit berkaitan yang pertama azan tadi tu. Bagi orang yang sembahyang berjamaah, bagi orang yang tak sembahyang berjamaah, dia sembahyang seorang, mungkinlah dia dengarlah azan tu. Kadang-kadang dia tak ambil tahu je. Tapi tuan-tuan yang datang, terutama yang datang awal dalam perjalanan, bila dengar saja azan, tentu jawab. Jawab setiap kalimah yang diucapkan itu, dijawab. Kemudian diikuti dengan doa. Ya. Dikatakan di sini, apa dikatakan oleh dalam kitab ini, kalau yang pertama itu berkaitan dengan daripada 27 itu, mengenai lafaz yang digunakan untuk menjawab azan, Muslim telah menyebutkan dalam sahihnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, sungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, apabila muazzin berkata Allahu akbar, Allahu akbar, iaitu takbir. Takbir ini jugalah digunakan untuk ucapan yang pertama bila masuk sembahyang. Jadi ucapannya kena betul. Lafaz itu Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Macam mana kalau takbir sembahyang itu tidak sah kalau takbirnya tak betul. Allah tak betul kan? Atau Allahu akbar tak betul. Jadi termasuk jugalah azan. Bila melafazkan itu kena betul. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang sebut syahadu an la, syahadu saja. Tak betul lah tu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Termasuk jugalah orang yang menjawabnya. Jangan biarkan orang yang melafazkan saja mendapatkan jalan baik pahala. Kita pun dapat, ya. Hadis yang katakan, maka katakan olehmu Allahu akbar, Allahu akbar. Bila mana dia katakan asyhadu la ilaha illallah, maka katalah asyhadu la ilaha illallah. Maka kata olehmu bila mana dikatakan asyhadu Muhammad Rasulullah, maka katalah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bila mana dikatakan hayya 'alas salah, maka jawablah la haula wala quwwata illa billah. Semua dah tahu ni, ya. Cuma beramal kita dah tu, wallahu alam. Sebahagiannya jawablah, tapi sebahagian itu nampaknya ada baca cakap, kita kata rugi tuan-tuan, ya. Jadi kena jawab, kerana itu salah satu daripada zikir lah, zikir, ya. Kadang-kadang kita tak perasan. Tak semestinya kita zikir duduk subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu pun bila kita dengar pun, kita dengar, kita jawab dalam masa yang sama juga kita zikir. Kita bersyahadah asyhadu la ilaha illallah, kita mengasyhadu la ilaha illallah, ya. Hayya 'alas salah, maka kita la haula wala quwwata illa billah azim. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Jangan betul-betul. Jangan kita hayya 'alal falah, nanti ajak pergi kebun pula, ke ladang, ya. Hayya 'alal falah, falah jawab falah, ya. Maka jawab la haula wala quwwata illa billah. Bila kata lagi sekali Allahu akbar, Allahu akbar, kita jawablah Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah pun kita sebut la ilaha illallah. Kelebihan menjawab azan pula sangat besar. Ini pada orang menjawab. Pada orang mengucapkan lebih lagi lah. Kerana orang menjawab pun dia akan baca juga doa dia. Dia kata kelebihan menjawab azan pula sangat besar fadilatnya, sebagaimana yang telah termaktub dalam kitab hadis. Kata Nabi berkata, dikata maksudnya apabila kamu mendengar azan yang dikumandangkan oleh muazzin, maka hendaklah kamu menjawab azan seperti ucapan yang dilakukan oleh muazzin. Kemudian berselawatlah kepada diriku, kan?
Bila di hujung tu la ilaha illallah, sebelum kita doa ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma rabb hadhihi da'wah. Ya, ada orang tu sambung dia tak baca selawat pun, maka Nabi kata kemudian berselawatlah ke atas diriku, sungguhnya sesiapa yang berselawat ke atasku sebanyak sekali, nescaya Allah akan berselawat padanya, dan itu menurunkan rahmat ke atasnya sebanyak 10 kali. Bila mana kita baca fadilat ni, kurangnya Tuhan memberi kekuatan dan semangat kita untuk nak beribadat. Tapi jangan kita ambil remeh tentang fadilat ceritakan ni. Ya memanglah nak masuk syurga tu dengan rahmat Allah Ta'ala, ya. Tapi Allah Ta'ala telah menjanjikan dengan amal ibadat yang kita lakukan itu dengan berlipat kali ganda. Selepas itu dipohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagi diriku al-wasilah. Itu doa yang kita baca, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadin wasilah wal fadilah wa syarafa wa daratan al-rafi'ah wa ba'athu maqam mahmud lazi wa'ta'ana kala tuqul mi'at. Dikata Nabi, sungguhnya al-wasilah yang dipohonkan itu merupakan satu kedudukan atau derajat yang sangat istimewa dan tinggi dalam syurga, yang hanya layak untuk salah seorang saja daripada hamba-hamba yang sangat mulia. Nabi kata al-wasilah. Dia kata, dan aku mengharapkan, Nabi mengharapkan bahawa akulah hamba itu. Justru itu siapa yang memohon untukku al-wasilah, nescaya dapat, wajib kepada mereka dapat syafaat aku. Tengok, melalui azan saja. Di orang yang datang jemaah biasanya dia tidak cuailah, ataupun dia akan dapat yang pertama ni. Bagi orang sembahyang sendiri, dia dengar ke tak dengar ke azan pun tak tahulah dia. Tapi kita sudah tentu, terutama orang yang datang awal atau dalam perjalanan, dia akan dengar azan, ataupun dia sentiasa telinga dia mendengar azan ke belum, kerana dia nak tahu jemaah. Bila dengar saja jawab, walaupun kita berada di rumah ke, dalam perjalanan ke, sudah berada di sebuah masjid ke, jangan lupa jawab dan jangan lupa kita berdoa. Kerana Nabi kata, bagi mereka yang mendoakan Nabi, yang mengharapkan dapat tempat yang dikatakan al-wasilah tadi itu, syurga yang tertinggi, hanya seorang makhluk yang akan dapat. Nabi mengharapkan itu, siapa hamba-hambanya yang mendoakan dia, maka Nabi akan memberi syafaat kepada mereka. Sehingga Nabi katakan, ada juga hadis yang lain, wajib syafaat atau pertolongan Nabi kita. Jadi jangan lupa, ya, itu bahawa azan kelebihan yang akan dicapai oleh orang yang datang berjamaah, ya. Kerana dia berhujung azan, apa perlu kita buat pada orang yang berjamaah? Dia kena niat bahawa dia nak sembahyang berjamaah. Dia kena ikut tertib ni lah. Kerana tadi tu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan daripada 27 tadi tu, yang pertama sekali daripada 27 itu ialah fadilat yang dapat pada azan. Jadi jangan kita lupa, ya, iaitu kita jawab azan, ya, kemudian kita doa. Kerana semua tadi itu kita dengar kelebihan menjawab tadi itu dengan zikir-zikir yang kita baca, pahalanya besar. Bila sebutkan contohnya la ilaha illallah, satu saja, ya, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Tengok, siapa yang mengatakan kalimah la ilaha illallah, mereka akan masuk syurga, kan? Kemudian kalimah la ilaha illallah juga, kalau ditimbang dengan siapa mengucapkan kalimah la ilaha illallah sekali, ditimbang dengan dunia dan segala isinya, berat lagi dengan kalimah la ilaha illallah. Jom yang kata Tuhan. Itu sebenarnya kalau kita tak faham, itu dia kata ni, kebanyakan kita sama ada kita itu tak faham, jahil, ataupun sengaja-sengaja kita tak nak ambil tahu. Tak payahlah, ini akhirat punya hal. Yang penting dunia. Kebanyakan gitulah. Jadi kita kena ambil peluang bila kita dah dengar dia, ya. Baik, selain daripada itu tuan-tuan, yang akhirnya dikatakan orang yang datang berjemaah ini berjalan ke masjid. Sampai satu ni, daripada 27 tadi kita ambil yang kedua pula. Apa kata Ibn Hajar Al-Asqalani mengenai kelebihan yang saya langkau ni, yang ketiga saya pergi dulu. Berjalan ke masjid. Jangan rasa sukar walaupun rumah jauh daripada rumah. Jangan rasa sukar. Yang dekat-dekat ni lebih lagi lah, ya. Yang jauh-jauh tuan-tuan daripada rumah teres sebagainya tu, ya. Jangan kita rasa apa kata sukar walaupun jauh di rumah. Maksud Al-Hafiz Ibn Hajar, setiap mukallaf yang datang ke masjid dengan tenang, sama ada dengan berjalan kaki atau berkenderaan. Dia sebut kenderaan tu. Tuan-tuan yang datang tak semua jalan kaki, kan? Datang naik motor, naik kereta sebagainya, disebutkan di sini berjalan kaki atau berkenderaan, maka akan mendapat fadilat yang besar dan ganjaran tertentu daripada Allah. Wajar seperti yang tidak akan wujud sekiranya seorang itu saat bersendirian di rumah. Manalah kita orang semain di rumah dapat yang itu, tak ada.
Berdasarkan riwayat hadis, sebagai ulama telah menguraikan secara terperinci fadilat yang akan diperolehi oleh mukallaf yang datang ke masjid untuk salat fardu berjemaah, sama ada dengan berjalan kaki atau berkendaan. Berkata Dr. Fat Ilahi, sungguhnya salat berjemaah antara amalan-amalan yang diberi pahala kepada si pelakunya sebelum dia memulakan lagi. Kita tak salat jemaah lagi. Daripada mula kita berniat tadi tu, lepas azan kita pun berniat nak pergi sembahyang berjemaah, ataupun tadi ni maghrib kita dah niat dah, lepas maghrib aku berniat nanti nak sembahyang berjemaah, lepas isyak nak begitu isyak nanti, lepas isyak nanti berniat pula nanti pagi subuh besok aku nak sembahyang berjemaah. Daripada itu dah dapat mudahkan dalam pahalanya. Dia kata, apa tidaknya seorang Muslim akan ditulis pahalanya sebaik saja dia melangkah menuju ke masjid, bahkan akan dihapuskan dosa dan kesalahannya dan diangkat derajatnya. Selain diberi jaminan kesenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, kelebihan seperti ini juga akan diperolehi bukan sahaja ketika melangkah kaki masjid, bahkan semasa kembali darinya. Tengok, jangan bukan tak ada mikir, oh dah balik tak apalah, sehingga kita balik pun, perjalanan balik pun diambil kira. Seandainya Muslim yang telah berwuduk berjalan ke masjid untuk berjemaah, maka dijanjikan pula oleh Allah Ta'ala pahala seumpama melakukan ibadat haji dengan sempurna. Ibadat haji dengan sempurna, maka dari rumahlah seeloknya kita wuduk, ya, wuduk di rumah, baru kita keluar daripada rumah untuk datang ke masjid. Segala kelebihan telah disebutkan di antaranya tadi hanya segambaran ringkas mengenai betapa besarnya kelebihan yang diperolehi apabila kita melakukan salat fardu secara berjemaah. Ya, Nabi pernah bersabda kelebihan perjalanan ke masjid. Satu, Nabi berkata daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, sesuatu masa Bani Salimah berhasrat untuk mengubah kedudukan tempat tinggal mereka supaya ianya lebih dekat hampir dengan masjid. Kata Jabir lagi, berkebetulan pula tempat yang mereka cadangkan untuk berpindah masih kosong, ya. Hasrat tersebut telah sampai kepada pengetahuan Nabi. Lalu Rasulullah SAW bersabda sebagai reaksi kepada hasrat mereka tersebut, yang katanya, wahai Bani Salimah, kedudukan tempat tinggal kamu yang jauh di masjid menyebabkan banyak pahala akan dicatat untuk kamu, kerana bilangan langkah kaki kamu akan menjadi banyak untuk disampaikan ke masjid. Setelah mendengar penjelasan tersebut daripada baginda SAW, berkatalah puak Bani Salimah, kalau begitu kami tak menjadi berpindah. Zaman Nabi lagi dah berlaku dah, orang nak rumah dekat masjid, nak tempat senang jemaah sebagainya. Tidak, Nabi pernah maklumkan kepada Bani Salimah yang jauh rumahnya daripada masjid, dia bercadang nak buat di tanah kosong sebelah masjid. Sampai pengetahuan kepada Nabi, maka Nabi kata tak perlulah pindah, kerana perjalanan datang ke masjid itu akan dicatat oleh malaikat mahfuzah, ya. Jadi maknanya jangan kita bercadang begitulah, ya. Dia kata An-Nawawi ketika menjelaskan berkata-kata, kalau kekallah penempatan kamu di sana, kerana apabila kamu kekal di tempat tinggal itu, nescaya pahala banyak akan ditulis untuk kamu berdasarkan banyaknya langkah kamu, kaki kamu semasa menuju ke masjid. Tadi yang di kenderaan tadi dah beritahu di awal tadi, ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum fi Allah Ta'ala. Ya, surah Yasin ayat ke-36. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang yang mati, sedangkan kami telah mencatatkan sebelum ini segala amalan yang mereka lakukan, sama ada kebaikan atau kejahatan, dan segala kesan daripada amalan kebajikan dan kejahatan yang mereka lakukan, ya. Ayat yang ke-12 Yasin. Kemudian dia kata ada segolongan kalangan Ansar rumah mereka jauh dari masjid, oleh itu mereka merancang untuk pindah juga seperti Bani Salimah supaya ianya berdekat dengan masjid. Lalu turunlah ayat Al-Quran bermaksud, dan kami mencatatkan segala amalan yang mereka lakukan, sama ada kebaikan atau kejahatan, dan segala kesan daripada amalan kebajikan kejahatan yang mereka lakukan. Justru itu Rasulullah SAW pun bersabda, dia kata menasihatkan mereka supaya jangan berpindah. Sabdanya, tetaplah kamu semua di situ. Itu dia. Kemudian dikatakan juga hadis Nabi, aku tidak mengetahui lelaki yang tinggal lebih jauh rumahnya daripada masjid dan tidak pernah tertinggal salat fardu jemaah. Beliau berkata lagi, maka dikatakan pada yang atau
Aku berkata kepadanya, adalah lebih baik engkau membeli seekor keldai untuk kamu tunggang dalam kegelapan dan pasir yang panas. Suatu hari dia telah berkata kepada Rasulullah SAW, saya tidak suka jika rumah saya berhampiran dengan masjid. Ini kerana saya inginkan supaya kamu langkah, supaya semua langkah kaki saya semasa pergi dan kembali dari masjid ditulis sebagai satu amalan kebajikan. Lalu baginda menjawab, sungguhnya Allah telah menghimpunkan kedua kebaikan itu untuk kamu. Ya, tengok, dia kata berlaku pertelingkahan berkaitan dengan langkah jejak-jejak kaki pergi ke masjid ni. Pertelingkahan macam mana? Pertelingkahan malaikat al-muqarrabun nama dia, ya, mencatatkan pahala. Dia katakan dalam hadis ni yang maksudnya Rasulullah SAW telah bersabda, suatu amalan satu malam aku telah didatangi oleh Tuhanku SAW dalam keadaan sebaik-baik rupa. Kata Ibn Abbas, aku meyakini Rasulullah SAW memaksudkan dalam mimpi. Lalu Allah berfirman, wahai Muhammad, adakah engkau mengetahui tentang perkara yang sentiasa menjadi pertelingkahan dalam kalangan para malaikat al-muqarrabun? Ya Rasulullah, tidak. Kemudian Allah SWT bertanya semula, wahai Muhammad, adakah sekarang engkau telah mengetahui tentang perkara yang pertelingkahan oleh para malaikat al-muqarrabun? Jawabnya ya, iaitu mengenai al-kafah. Al-kafah itu apa? Bermaksud dihapuskan dosa siapa yang terus tinggal di masjid selepas selesai mengerjakan salat berjalan kaki ke masjid untuk salat berjemaah dan menyempurnakan wuduk walaupun ketika berada dalam keadaan yang sukar, kesulitan. Baik, seterusnya dia kata menghapuskan dosa bagi orang yang berjalan ke masjid. Nabi bersabda yang maksudnya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sukakah aku tunjukkan kepada kamu amalan dengannya Allah SWT akan menghapuskan dosa-dosa kesalahan kamu dan mengangkat darjat kamu? Jawab para sahabat, bahkan ya Rasulullah SAW bersabda lagi, iaitu menyempurnakan wuduk walaupun pada saat menghadapi kesulitan, memperbanyakkan langkah kaki ke masjid kerana salat berjemaah dan menunggu untuk melakukan salat fardu berjemaah. Berikutnya selepas selesai salat berjemaah yang baru dikerjakan amalan yang sedemikian itu, kelebihannya adalah seperti kamu berada di perbatasan medan perang. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW telah mengulangi sebanyak 3 kali berkaitan dengan perkara tersebut. Ada lagi banyak lagi hadis yang berkaitan dengan apa tadi tu, iaitu yang kedua yang dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, kelebihan berjalan kaki ke masjid. Baru yang kedua, tuan-tuan, banyak lagi yang dikatakan. Apa dia kelebihan yang dikata 27 tadi? Saya baca ringkasnya, lepas tu kita akhirnya kita tutup, insya-Allah yang selebihnya akan sebut kemudian. Iaitu yang pertama tadi azan, dah jelas tadi. Yang kedua dikata segera datang ke masjid. Yang ketiga berjalan ke masjid, huraiannya sangat panjang, pahalanya banyak. Berdoa ketika masuk ke masjid. Masuk ni berdoa ke tidak? Kalau kita tak berdoa masuk, bismillah, Allahumma salli ala Allahumma ftah li abwaab rahmatik, rugi lah kita. Kita pernah dengar tapi kita tak beramal, betul tak? Banyak orang masuk, keluar masuk gitu aja, ya. Salat tahiyatul masjid, setelah memasuki masjid kemudian menunggu mendirikan salat berjemaah. Saya baca ringkas, tapi tiap-tiap satu tu banyak huraian, macam-macam yang akan dapat. Para malaikat mendoakan keampunan dan rahmat. Yang ke-8, para malaikat menjadi saksi para jemaah. Kerana malaikat akan mengiringi sehingga langkah-langkah kita, tapak kaki kita, malaikat berlaku pertelingkahan. Ini betul tak orang ni punya langkah tapak kaki ni pergi ke masjid, berlaku pertelingkahan antara mereka. Menjawab iqamat, orang sebenarnya sendiri tak dapat punya semua. Selamat daripada gangguan syaitan. Kerana kita tahu bila berjamaah ini kita rapat-rapat, syaitan tak dapat mencelah. Tapi malangnya bila sembahyang jemaah kita tak nak rapat, ada juga tak nak rapat. Kemudian yang seterusnya berdiri sambil menanti takbiratul ihram, rukun dan sunat yang dilakukan. Mendapat takbir pertama bersama-sama imam, fadilat takbir, kan? Satu daripadanya. Sembahyang seorang dapat apa? Kalau kita bertakbir, kata Abu Umar Al-Bahili, terlewat daripada takbir selepas takbir imam itu, ya, kalau kita dapat fadilat selepas imam takbir lalu kita takbir, pahalanya walaupun seluas bumi ini unta banyaknya, tak sama dengan fadilat takbir bila mana imam takbir lalu kita takbir, kan? Dibandingkan unta tu walaupun seluas bumi ini banyaknya, kelebihannya, maka tak sama dengan sunnah itu. Dia hanya diperoleh oleh orang yang sejemaah. Kemudian membetulkan saf
salat yang dipenuh dan memenuhkannya. Jadi orang sembahyang sendiri tak ada yang ni. Kemudian dia kata, menjawab kata-kata ketika bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, jangan pandang kecil. Rabbana lakal, jangan pandang kecil. Kalau kita tengok huraiannya sangat panjang berkaitan bila mana imam itu bangun sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, kita pula sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, itu pun panjang huraian, banyak hadis membicarakan perkara itu, tuan-tuan. Ya, tak dapat sebut malam ni, kita akan teruskan kuliah kita akan datang. Jadi janganlah kita ambil remeh-temeh perkara ini, ya. Selama dia terlupa menolong imam, bila berlaku kelupaan pada imam, ada makmum yang akan betulkan. Kalau kita seorang, tak ada siapa nak betulkan lah. Kemudian memperoleh khusyuk, terselamat daripada perkara yang melalaikan, mengelokkan keadaan salat. Biasalah kita dah ramai ini masing-masing berusaha nak elokkan sembahyang masing-masing. Para malaikat mengurumuni mereka, ya. Terutama bila mana kita ucapkan amin, malaikat akan ucapkan amin. Bila bertepatan amin imam, amin makmum, amin malaikat, maka orang itu akan diampunkan dosanya. Kemudian menzahirkan syiar Islam, sangat nampak menyelah Islam tu. Kalau sunyi saja, semacam tidak nampak Islam di kawasan tersebut, ya. Kemudian menyulitkan syaitan untuk berlaku menggoda. Kemudian yang ke-22, menyelamatkan diri daripada sifat munafik dan menghapuskan buruk sangka. Kemudian menjawab salam, saling mendapat manfaat antara satu sama lain kerana doa, merapatkan hubungan silaturahmi dan ukhuwah, dan 26 mendengar dan memberi perhatian pada bacaan imam, mengucapkan amin bersama-sama. Jadi yang dihuraikan tadi hanya nombor 1 dengan nombor 2 lah, ya, menjawab azan dan berjalan ke masjid. Lagi 25 belum kita huraikan lagi. InsyaAllah kita akan huraikan sedikit sebanyak pada kuliah-kuliah kita, banyak umur pada kuliah akan datang, insyaAllah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu malam ini, ya. Ada apa-apa soalan berkaitan dengan salat? Kalau saya tak dapat, tuan guru kita ada, Tuan Haji Salih ada. Itu berani nak tanya tu. Tak ada, ya? Tak ada, cukuplah setakat itu malam ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Segala kesalahan silap itu, kelemahan saya, tuan-tuan, puan-puan, saya maaf. Pada Allah sama-sama kita baca tasbih kifarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.